Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan tajuk kajian kami yang bertajuk bayaran tambahan dalam kontrak franchise dua pilihan diri dari perspektif hukum syarak oleh Muhammad Hufiros Efizi bin Hussein bersama Profesor Madya Datin Dr. Nur Naimah binti Abdul Rahman dan Dr. Nur Fahimah binti Muhammad Razif dari Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Kajian ini berteraskan kepada tindakan bayaran tambahan yang dikenakan oleh franchisor kepada franchisee sepanjang kontrak franchise berlangsung. Kemudian, apakah ciri-ciri kontrak Islam yang dibenarkan, yang dianjurkan oleh Islam bagi memastikan setiap perjalanan kontrak tersebut bertepatan dengan syarak. Kajian ini berobjektifkan kepada meninjau tindakan pembayaran tambahan di luar daripada syarat kontrak yang tidak dipersetujui dari pandangan hukum syarak. Kemudian, masalah kajian ini meninjau kepada berlaku arahan daripada perkara yang tidak dipersetujui oleh penerima franchise daripada franchisor. Kemudian, berlaku kekeliruan terhadap penerima franchise sama ada untuk menuruti atau tidak kepada tuntutan bayaran tambahan tersebut. Dan ketiga, iaitu pembayaran tambahan tersebut tidak berlaku keseragaman pada kadar dan jadual pembayaran yang perlu ditetapkan oleh franchisor secara jelas. Seterusnya, persoalan kajian merungkai kepada tiga aspek, iaitu bagaimanakah sistem pembayaran yang ditentukan dalam perniagaan franchise dua pilihan diri. Kedua, apakah pandangan hukum syarak terhadap bayaran tambahan yang ditentukan dalam sesebuah kontrak? Dan ketiga, apakah cadangan yang bersesuaian untuk mengekang daripada pembayaran tambahan yang tidak dipersetujui dalam perniagaan franchise dua pilihan diri? Kemudian, metodologi kajian ini menggunakan kaedah kualitatif, melibatkan sesi temu bual dan kajian perpustakaan, dan kemudian hasil data tersebut dianalisis menggunakan beberapa cara bagi memastikan matlamat dan objektif kajian tercapai dengan baik. Kemudian, sorotan kajian ini membahagikan kepada dua bahagian, iaitu aspek franchise dan aspek hukum pembayaran. Aspek franchise merupakan bentuk keizinan menggunakan jenama cap dagang dan kemudian memperkenalkan sistem tertentu bagi memastikan setiap franchisor dapat memastikan franchisee melaksanakan perniagaan tersebut menggunakan sistem tersebut. Manakala perniagaan franchise ini melibatkan tanggungjawab dan kerjasama di kalangan franchisor dan franchisee bagi memastikan setiap matlamat di antara mereka dapat dicapai dengan sempurna. Manakala aspek hukum pembayaran pula adalah kita melihat kepada hukum al-ijarah, iaitu pandangan hukum pembayaran di sisi Islam. Manakala al-ijarah tersebut wajib menyatakan bentuk pembayaran dengan tepat bagi mengatasi berlakunya kesan kemudaratan kepada sebelah pihak sahaja, dan kemungkinan dan salah laku boleh menjejaskan kesempurnaan kontrak di mana berlaku penindasan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Kajian ini juga melihat kepada tiga aspek pembayaran yang ditentukan oleh bersandarkan konsep al-ijarah, kemudian daripada resolusi Majlis Penasihat Syariah iaitu Bank Negara Malaysia dan Akta Franchise 1998 pindaan 2002. Berdasarkan hasil kajian, pengkaji mengenal pasti terdapat 4 jenis bayaran tambahan yang dilakukan oleh franchisee kepada franchisor seperti mana yang dituntut oleh franchisor sepanjang tempoh kontrak berlangsung. Perkara ini menjadi pertikaian di mana jumlah-jumlah dan kadar pembayaran tersebut tidak dinyatakan dan tidak dipersetujui oleh franchisee ketika kontrak ditawarkan. Yang pertama iaitu kos logistik. Kedua, kos barang gantian. Ketiga, kos baik pulih kerosakan barangan. Dan kos keempat adalah kos publicity produk franchise. Bayaran-bayaran yang dinyatakan dalam jadual ini merupakan bayaran tambahan gandaan melebihi daripada bayaran wajib dan bayaran tambahan yang telah dinyatakan dan dipersetujui sebelum ini.
Bayaran gandaan ini merupakan bayaran yang di luar daripada persetujuan dan pengetahuan franchisee. Oleh itu, kajian ini mengenal pasti jenis-jenis bayaran tambah ini kepada 3 aspek. Yang pertama, berlaku penipuan dalam kontrak. Kedua, terdapat unsur riba dalam kontrak. Dan ketiga, kewujudan paksaan dalam kontrak. Dari aspek hukum, bayaran tambahan dalam kontrak franchise Dobi Layan Diri tersebut melihat kepada 3 aspek. Yang pertama, berlaku penipuan. Bagaimana dilihat kepada berlaku penipuan? Kerana kadar bayaran tersebut tidak dinyatakan di dalam kontrak ketika ditawarkan. Kemudian, kadar pembayaran juga tidak berlaku secara seragam di antara franchisee A dan franchisee B serta franchisee C. Mereka tidak mendapat kadar dan waktu yang seragam. Ketiga, tidak nyatakan fungsi bayaran tersebut sehingga mengundang kekeliruan. Kedua, terdapat unsur riba di mana kadar bayaran tersebut melebihi daripada kadar bayaran yang wajib dibayar oleh franchisee, franchisee, seperti mana yang dinyatakan dalam kontrak. Ketiga, iaitu kewujudan paksaan dalam kontrak di mana franchisee perlu menuruti tuntutan tersebut untuk memastikan hak mereka dan keizinan yang diberikan kepada mereka sebelum ini berterusan sepanjang kontrak berlangsung daripada franchisor. Jika tidak, sekian saja dari saya, Muhammad Hufirus Efizi bin Hussein. Terima kasih kepada International Conference on Contemporary Islamic Studies sudi memberi peluang kepada saya untuk mentahkan kajian ini. Semoga bertemu lagi. Siru ala barakatillah.